Jadi kita bacakan dahulu surah Al-Kahfi. Moga-moga mudah-mudahan tuan-tuan kita hafal terus 10 ayat ini. Hadis sahih, man hafidha 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menghafaz 10 awal ayat surah Al-Kahfi ini, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Saat Dajjal datang, maka inilah surah, tuan-puan, yang mampu membentengi diri kita daripada fitnah yang maha hebat ini. Baik, jadi kita bacakan dahulu surah Al-Kahfi ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-10 ini. Moga-moga Allah rahmati kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, kita lihat ayat yang ke-10. Saya difahamkan kita dah sampai ayat yang ke-10 betul? Baik, jadi kita lihat dahulu tuan-puan ayat yang ke-10 dari sudut terjemahan harfiah bil harfiah ataupun terjemahan perkata, word by word, untuk ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi, insya-Allah. Baik, perkataan pertama yang kita jumpa, id. Id maknanya apabila. Ingatlah apabila. Tuan-tuan boleh adjust terjemahan dekat situ. Id maknanya apabila. Ataupun tuan tambah sikit, ingatlah apabila. Ataupun ingatlah ketika mana. Lebih kurang terjemahan tu. Dia ada beza tuan-tuan. Kadang kita jumpa iza kan, dia ada beradik lah tuan-tuan. Iza atau id ni dia ada beradik, tapi dia agak berbeza sikit dari sudut maknawi dia. Kita jumpa biasa
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Ataupun idza waqatil waqi'ah, apabila berlakunya hari yang pasti berlaku, iaitu hari kiamat. Jadi hari ini kita tak jumpa idza, bahkan kita jumpa atau tambah sikit, ingatlah apabila, ataupun ingatlah ketika mana. Baik. Kemudian awa, awa bunyinya gitu maknanya dia telah mencari tempat perlindungan, ataupun kat situ ia, lebih kuranglah dia telah mencari tempat perlindungan. Seterusnya kita jumpa al-fityatu ataupun al-fityah. Kalau kita nak wakaf, sedia maklumlah, kita matikan baris di hujung ta marbutah tu, maka sebutan betulnya al-fityah. Cuba tuan-tuan sebut. Al-fityah maknanya pemuda-pemuda. Itu pemuda-pemuda. Kalau pemuda, sebutannya fata. Fata alif maksurah. Fata ataupun fatahu. Dia ada dua kalimah nanti saya tulis. Baik, okey. Kemudian selepas fityah, baik, selepas fityah kita jumpa kalimah ila. Apa makna ila dalam bahasa Melayu, tuan-tuan? Ke atau kepada. Ini kita biasa jumpalah. Ila ini kalau kita bincang nanti, dia adalah salah satu haraf yang popular. Popular dalam ayat Quran, kerap kali tuan-tuan akan jumpa. Baik. Kemudian selepas ila kita jumpa al-kahfi. Al-kahfi maknanya gua. Ada satu lagi perkataan bahasa Arab, al-gharu. Saya tulis kat sini. Al-ghar. Al-ghar baik. Jadi apa beza al-ghar dengan al-kahfi? Dia sedikit je, dia beza tak sama. Kedua-duanya merujuk kepada gua, tapi dari sudut kebesaran ataupun keluasan gua itu. Kalau al-kahfi ni guanya agak besar, tuan-tuan, sehingga kan boleh menempatkan hampir 7 orang pemuda gua. Itu maksudnya. Baik. Kemudian fa, maka kita tengok dahulu terjemahan perkataannya. Perkata ini dahulu qalu, mereka telah adalah. Mereka telah adalah dalam bahasa Arab sebutannya qalu. Kalau masuk kelas tajwid, kena perbaikilah bunyi qa. Biasanya orang dekat-dekat bunyi ka kan. Ada orang sebut qalu. Tak boleh lah. Dia mesti qalu, dipangkal lidah. Kan? Baik. Kemudian Rabbana, saya nak tanya tuan-tuan, ini sepatah ke dua patah perkataan? Rabbana sepatah ke dua patah? Dua patah. Mana tahu dua patah? Kat situ Rabba yang pertama. Rabba maknanya Tuhan. Tuan-tuan, baca Al-Quran, tiba-tiba jumpa Rabbi. Jumpa tak Rabbi? Alhamdulillahi Rabbi. Hari ni tuan-tuan jumpa Rabba. Sekejap lagi, kalau tuan apa halusi cerita surah Al-Kahfi, tuan-tuan jumpa pada ayat yang ke-14, dakwah Ashabul Kahfi kepada ketua pemerintah raja yang zalim ketika itu. Katanya apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jadi tak kira lah tuan-tuan, Rabba ke Rabbi ke Rabbu, maknanya apa? Tuhan. Tapi ada beza tuan-tuan. Tuhan yang kita zikir hari-hari tu, La ilaha illallah. Tiada
Tuhan melainkan Allah. Kita tak zikir la rabba illallah. Tak ada. Kita zikir apa? La ilaha. Baik. Bezanya sedikit kata. Kalau rabba, rabbi, rabbu itu merujuk kepada Allah yang malik. Allah yang mudabbir. Allah pemilik, dialah pemilik, dialah pencipta dan dialah yang mengurus tadbir. Itu Rabb. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah ayat kedua kita biasa baca kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta. Dia ciptakan apa tuan-tuan? Al-alamin, alam-alam. Banyak alam. Alam lautan, alam daratan, kan? Banyak alam Allah Ta'ala cerita kan. Baik. Kemudian selepas Rabbah kita jumpa na, maknanya kami. Lama tak jumpa tuan-tuan kan, hampir sebulan. Baik. Okay, kemudian selepas na kita jumpa ati. Atina. Yang pertamanya ati, maknanya berikanlah oleh engkau. Tuan-tuan potongmu, tuan-tuan adjust terjemahannya engkau. Senang kita nak faham bila mana kita masuk bincang tentang domain. Kan? Aku, kami, engkau, kamu, dia, mereka. Kita standardkan penggunaan ganti nama dia. Baik. Kemudian na kami. Na kami. Boleh tuan-tuan kalau saya ada tuan bagi tahu Baik. Kemudian min dari atau daripada. Ustaz, biasalah kami jumpa ni. Min biasa jumpa. Kan haram popular. Memang popular lah tuan-tuan. Biasa kita jumpa bila kita baca ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kemudian selepas min kita jumpa ladun. Ladun. Bisa dengar tak? Laduni. Ilmu laduni. Ladun. Ladun perkataan yang sama lah. Serumpun perkataan yang sama Ladun maknanya sisi ataupun di sisi. Nak adjust sikit, di samping. Lebih kurang lah. Di sisi ataupun di samping. Perkataannya ladun. Kemudian ka maknanya engkau. Biasa jumpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi ka engkau dalam ayat surah Al-Fatihah itu, engkau itu merujuk kepada Allah. Tapi ka dalam ayat ni merujuk kepada siapa? Min ladunka. Rahmat dari sisi engkau. Refer kepada siapa? Nanti kalau kita bincang nanti ayat, kita akan tahu Jadi penting kalau tuan-tuan jumpa domer, ganti nama ni, tuan-tuan cuba kembalikan domer itu kepada siapa. Kalau tuan-tuan berjaya kembalikan, maksud kata tuan-tuan fahami ayat Al-Quran itu dengan baik. Itu kita nak tuan-tuan Baik. Kemudian rahmatan, ataupun kalau waqaf bunyinya apa tuan-tuan? Rahmah. Apa makna rahmah? Kita tanya kawan kita kan, apa makna rahmah? Makna tak tahu. Yang tahu kawan saya nama Rahmah. Jadi rahmah ni saya sebutkan tuan-tuan, antara sebab ataupun antara faktor yang memudahkan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini, kerana telah pun banyak bahasa Arab yang dimelayukan. Betul tak betul? Kadang sampaikan kita tak boleh kadang macam rezeki. Apa makna rezeki? Rezeki Ustaz. Kita pun tak boleh nak bagi lebih Apa makna ta'ajub? Apa makna ajaib? Jadi perkataan-perkataan telah pun dimelayukan Jadi mengikut kajian tuan-tuan, hampir 500 ke 1000 patah perkataan Arab yang telah dimelayukan. Sedar ataupun tak sedar lah Hari-hari cakap Arab. Nak tanyalah, hari-hari cakap Arab sedar ke tak sedar cakap Arab hari-hari? Solat, zakat, rasa-rasa dah pandai cakap Arab ke belum ni? Tak apalah, sikit-sikit lah tuan-tuan InsyaAllah sikit-sikit, lama-lama jadi mungkin qalilan fasara jibalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu pepatah Melayu yang telah pun diharapkan. Baik, okey. Kemudian selepas rahmah kita jumpa
Wah, yang ni pun biasalah jumpa. Huruf popular memang biasa jumpa Wa maknanya apa? Dan. Tuan-tuan tak akan jumpa u. Tuan-tuan tak akan jumpa wi. Wa lah sebutannya sampai bila. Dia tak boleh berubah tuan-tuan Itu keistimewaan haraf. Jenis kalimah yang ketiga Baik. Kemudian hayyi. Cuba tuan-tuan sebut. Maknanya sediakanlah oleh engkau. Ejas sikit. Potong mu tu ejas engkau. Kita standardkan tuan-tuan Baik. Kemudian lana ada dua. La maknanya bagi atau untuk. La bagi atau untuk. Sambil-sambil Al-Quran nelayan ada bersama, maka tuan-tuan standby dengan diagram kan. Baik. Kemudian na kami. Na pun biasalah domain biasa kita jumpa kan. Na kami. Sikit saya nak tanya Ka tadi dalam surah Fatihah, ka engkau itu refer kepada Allah. Na kami refer kepada siapa tuan-tuan? Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Kita nak tahu na kami. Nanti kita bincang sikit Dan sediakanlah oleh engkau bagi kami. Kami itu siapa? Allah dan kerajaannya ke ataupun Ashabul Kahfi. Itu penting. Kita memahami struktur perkata ayat yang ada dalam ayat yang kita bincangkan. Baik. Kemudian min dari amri urusan na kami, dan yang terakhir ialah Rosyadan. Kalau sebutan Arabnya Rosyadan lah. Tapi kalau masuk kelas-kelas tajwid, sebutannya apa tuan-tuan? Rosyada. Mad iwad di situ kan. Baik. Okay. Jadi selesailah terjemahan harfiah bil harfiah ataupun sepatah demi sepatah untuk ayat yang ke-10 ini. Kita lihat kupas bersama-sama dahulu terjemahan mafhum yang ada di sebelah kiri helaian Al-Quran Baik, ayat yang ke-10. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda ataupun fityah pergi ke mana? Ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, atina min ladunka rahmah, dan berikanlah kemudahan serta petunjuk kepada kami untuk keselamatan agama kami. Itulah terjemahan mafhum. Kita tengok tuan-tuan sedikit penafsiran maupun tadabbur dan faedah yang kita dapat bersama daripada ayat yang ke-10. Ini Baik, satu poin yang kita boleh ambil adalah doa. Doa ini tuan-tuan boleh buat start. Doa ni sangat-sangat bagus. Inilah doa yang dipanjatkan, yang dimohon oleh Ashabul Kahfi tatkala mana mereka pergi ke mana? Gua. Setelah melarikan diri, menyelamatkan akidahnya daripada dipesongkan oleh Raja Dikyanus yang zalim ketika itu, tuan-tuan. Bila sampai sahaja di situ, bila sampai sahaja dekat gua, maka Ashabul Kahfi dia tadah tangan, tuan-tuan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Baik, apa yang dia minta? Yang pertama sekali, dia minta apa tuan-tuan? Rahmat. Dia minta rahmat. Apa penting rahmat, tak minta yang lain-lain? Yang kedua, dia minta rasyada. Diberi petunjuk, diberikan jalan keluar terhadap urusan dia, yang mana mereka lari bersama-sama tadi. Sebab apa tuan-tuan? Nak menyelamatkan akidahnya daripada raja tadi. Jadi dua perkara dia minta. Dia minta yang pertama rahmat. Penting ke tak penting rahmat dalam hidup ni? Banyak tuan-tuan. Tadi tuan-tuan sampai ke masjid kan, masuk dekat ruang solat, tuan-tuan baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Apa makna tu? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kan bila kita menyembahyangkan jenazah, antara doanya kita baca apa pada rakaat yang ketiga? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah si jenazah dan rahmatilah dia. Jadi penting tuan-tuan, sangat-sangat penting rahmat ini. Sehingga kan bila mana Ashabul Kahfi minta,
Dia minta apa yang Allah bagi kepada mereka, Allah lenakan mereka. Itulah rahmat yang paling besar kepada Ashabul Kahfi. Kalau kita fikir tuan-tuan kan, orang yang tidur, orang yang lena, perlu tak dia fikir tentang hal-hal dunia? Perlu tak dia fikir tentang sembahyang? Orang tidur kan, katakan tidur, terlajak waktu maghrib, berdosa ke tak berdosa tuan-tuan? Berdosa ke tak berdosa? Sebab dia tidur. Samalah Ashabul Kahfi ni, dia tak payah fikir nak syariat yang lain. Kalau solat tak payah fikir hal dunia, tak payah fikir nak ibadah ke, tak payah fikir urusan. Sebab bila tidur, maka itulah rahmat paling besar. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Allah bagi rahmat yang paling besar, sehingga mereka ini ditidurkan berapa lama? 309 tahun. Lama ke tak lama tuan-tuan? Tapi rahmat bila orang tidur tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, ada tak orang tidur 1 jam, bila dia terlentang sahaja, terus terlentang? Tak ada tuan-tuan. Biasanya kalau terlentang, bila bangkit mesti dia mengiring sikit ke, menyarakkan tuan-tuan kan. Tapi Ashabul Kahfi ini, sebab itulah Allah jaga. Kalau dia tengok ayat seterusnya, Allah jaga. Bayangkan 309 tahun, lama ke tak lama tuan-tuan? Kita kalau naik flight, duduk atas flight kan, biasa kan, duduk tidur pula duduk. Apa perasaan kita tuan-tuan? Tak boleh nak ni kan, kadang-kadang kalau tidur terus-terus pun dah rasa macam badan tu apa, tak sedap. Memanglah dia merehatkan, tapi kalau lama-lama tidur, dia tak sedap. Dia macam lain lah tuan-tuan. Bayangkan Ashabul Kahfi ni, Allah nak tunjukkan perkara yang luar biasa. Allah nak mengaitkan tentang, ketahuilah manusia, bahawa satu hari nanti kamu semua akan dilenakan dan dibangkitkan. Cerita Ashabul Kahfi ni tuan-tuan. Baik, jadi bagaimana Allah pelihara jasad? Kalau fikir logik kan, mengikut kajian sains tuan-tuan, mana-mana yang menempel pada tanah, maka automatik dia akan reput. Betul tak betul? Letaklah mana-mana tikus yang mati ke apa kan, dia tak bergerak kan, dia lekat dengan tanah, memang dia akan reput, habis. Kalau psikologik begitulah. Tapi Allah pelihara. Allah sebut dalam ayat seterusnya, Allah bolak balikkan badan jasad. Samalah dengan badan kita tuan-tuan. Kalau kita tidur tegak, dia tak boleh. Meniarap saja tak boleh. Dia mesti bergerak-gerak sebab berlakunya proses perjalanan darah tuan-tuan. Itu maksudnya Allah jaga sungguh-sungguhlah Ashabul Kahfi ni, dan Allah bagi jalan keluar terhadap urusannya. Lepas bangkit, Allah Ta'ala sikit tuan tengok ayat yang ke-11 ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada, lalu kami pukul, lalu kami tutup telinga mereka beberapa tahun lamanya. Kan? Baik, saya nak tanya tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala arahkan, tunjukkan anggota yang Allah Ta'ala tutup ialah telinga, bukannya mata. Patut-patut letaklah mata, betul tak? Jadi Allah nak tunjukkan kepada kita, kita tidur guna mata ke guna telinga? Kita tidur kan, guna mata ke guna telinga sebenarnya? Kadang-kadang perasan tak kita pejam mata, tapi ada bunyi ting 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 ting. Boleh tidur ke tak boleh tidur tuan-tuan? Maksudnya kita tidur sebenarnya menggunakan telinga. Dan kita bangun pun sebenarnya disebabkan ada gangguan bau kita bangun, betul tak? Kreng 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 kreng. Kita terjaga Jadi Allah Ta'ala sebut Allah tutup telinga Ashabul Kahfi ni. Bayangkan apa yang berlaku di sekitarnya itu, pembangunan ke apa ke, mereka tak dengar. Lena, nyenyak tidurnya. Allah pelihara mereka sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Tak lain tak bukan sebab mereka inilah orang-orang yang betul-betul mempertahankan akidah. Itulah sedikit istifadah yang kita boleh ambil. Kalau kita tengok cerita lagi tuan-tuan, saya sambung sikit lagi lah tuan-tuan. Kita tengok bila bangkit sahaja mereka ini pada ayat yang ke-12 itu, maka kedua-dua ada dua kumpulan dia saling berdebat. Rasa-rasa kita tidur berapa lama? Muka surat sebelah nanti tuan-tuan akan tengok. Ada yang kata rasa-rasa tidur setengah hari kot. Rasa-rasa tidur sehari kot. Bayangkan macam mana mereka bila bangun saya bertidur, mereka kata aku tidur setengah hari, 1 hari. Maksudnya fizikalnya serupa seperti mana dia tidur. Faham tak? Kalau 300 tahun, kita kalau umur makin meningkat, maka kita punya semuanya berubah-ubah. Rambut kita mungkin berwarna. Tak, Ashabul Kahfi ni mereka kata kita tidur berapa lama, setengah hari ataupun 1 hari.
Begitulah tuan-tuan. Dan tuan-puan, tengok pada ayat yang ke-13 yang inilah yang saya nak highlightkan dengan tuan-puan. Makna kata Allah Ta'ala sebut, ada cerita yang berlarutan zaman, yang dicerita tentang orang yang kehilangan telah lama. Masyarakat duk cerita manalah orang yang hilang, raja cari tak jumpa-jumpa. Bayangkan tuan-tuan, raja ketika itu tenteranya dengan segala mesti dia akan jumpa. Tapi nak ceritanya oleh kerana kuasa Allah, buatlah macam mana pun takkan jumpa. Samalah hari ni tuan-puan kan, Imam Mahdi dah keluar ke belum? Samalah juga Dajjal dah keluar ke belum? Dajjal dah ada ke belum sebenarnya? Zaman Nabi Muhammad pun dah ada. Tuan tengok cerita bagaimana para sahabat tu yang ditemui oleh lebih kurang 30 orang yang naik kapal bersama Darim Darim At-Tami. Darim namanya, seingat saya lah, kalau salah betul kan, yang mana mereka berhenti di tengah pulau. Di situ Allah izinkan mereka bertemu dengan Dajjal. Dan Dajjal bagi tahu 4 perkara. Bila selesai 4 perkara ni, antaranya keringnya sungai Furat, kebun tamar di Baisan sana, ada 4 ni, maka dia akan turun. Makna zaman Nabi dah ada. Makna zaman sekarang dia ada tak? Ada, tapi tak ditunjukkan. Itu kuasa Allah. Samalah tuan-tuan dengan dinding Iskandar Zulkarnain tu. Kita kan ada satelit, betul tak? Kita ada segala macam, takkan tak boleh cari dinding. Nak ceritanya inilah yang berlaku tuan-tuan. Allah nak bagi tahu tuan-puan, ada perkara yang kadang-kadang kita tak boleh menggunakan akal fikiran. Sebab itu semua kuasa Allah. Akal fikiran kita ini dia agak terbatas. Macam nak cerita ni, kalau kita fikir macam tak boleh fikir, 309 tahun lama tu tak boleh jumpa Ashabul Kahfi. Bayangkan tu itu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-13 ni, Allah nak sebut nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Itu poinnya tuan-puan. Wahai Nabi Muhammad, ni kamu dengar, ambil cerita tentang orang yang hilang ratusan tahun ini daripada aku yang cerita. Bukan daripada mulut-mulut orang ni. Kalau mulut-mulut orang kita tuan-tuan, kalau cerita sampai kat mulut orang, sampai beberapa hari berubah dia punya cerita dia kan. Ada tokoh tambahan. Tapi cerita ni Allah Ta'ala sendiri cerita kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka tak ada tokoh tambah. Ada orang kata dia tidur berapa tahun, ada orang kata bilangan Ashabul Kahfi berapa je, ada orang kata bersamanya ada anjing. Tapi Allah Ta'ala cerita detail. Maksudnya Allah Ta'ala bagi cerita yang betul berbanding dengar daripada mulut-mulut pendeta Yahudi yang ketika itu dan sebagainya lah tuan-tuan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambah iman ataupun tambah petunjuk kepada mereka. Alhamdulillah. Jadi itulah tuan-puan sedikit sebanyak penafsiran tadabbur apa yang kita boleh ambil pengajaran berhubung dengan ayat yang ke-10 inilah tuan-puan. Jadi habislah kita bincang ayat 1 dengan ayat 10. Nanti insya-Allah akan datang Ustaz, tuan-tuan akan bincang dengan Ustaz Amirul 10 akhir surah Al-Kahfi pula. Jadi harapan kita bersama tuan-puan, hafallah. Hafallah. Sebab ramai ulama hari ini sangat bimbang tuan-tuan tentang turunnya Dajjal dan bala-balanya tuan-puan. Jadi kita ambillah ikhtiar, bentenglah diri kita. Kalau ada kemampuan baca 110, baca setiap hari Jumaat. Tu hadis riwayat Baihaqi tu, hadis sahih. Man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari apa tuan-puan? Jumaat semalam, maka dia akan diberi perlindungan sehingga Jumaat akan datang. Allah bagi dia rahmat, perlindunganlah, cahaya, keselamatan dan sebagainya. Tak mampu baca 110, bacalah 10 ayat awal surah Al-Kahfi tiap-tiap hari. Tak mampu juga, bacalah 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kalau mampu, baca gabungkan 10 awal ayat, 10 ayat akhir itu hari-hari. Kalau tak mampu juga, last. Selepas solat tu, sebelum solat tu, selepas bacaan tahiyat akhir tu, bacalah doa yang Nabi ajar kepada kita, yang kadang-kadang kita pun, saya pun lupa nak baca kan tuan-tuan. Ataupun takkan nak baca. Sebab apa? Imam tu cepat sangat tak habis. Jadi macam mana doanya?
Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Empat fitnah tu tuan. Daripada fitnah kubur, daripada perlindungan daripada siksaan kubur, siksaan neraka jahanam, fitnah yang hidup dan juga yang mati, dan yang terakhir ialah fitnah yang bakal dibawakan oleh siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Gitulah tuan-tuan. Jadi mulai hari ini cukup kita bersyukur sangat-sangat. Dalam kelas kita ambil surah yang tepatlah. 10 ayat awal dan surah ayat akhir. Dulu kelas saya tuan-tuan mungkin pernah ikuti kan. Kita ambil surah Al-Mul, kan? Kita ambil surah Sajadah, kita ambil surah Yasin, kan? Tapi hari ini kita ambil lah 10 ayat awal, dan insya-Allah masuk pada sesi akan datang nanti 10 ayat yang terakhir. Baik, ya alhamdulillah cukup untuk sesi ayat yang ke-10. Tuan-tuan ada soalan sebelum saya masuk tajuk? Saya nak bincang dengan tuan-tuan. Tajuk special hari ini. Ada soalan tak? Tak ada soalan Ustaz, baru mula lagi. Baik, okay, kita teruskan insya-Allah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Okay. Hari ini tuan-tuan, saya nak bincang dengan tuan-tuan salah satu tajuk yang di antara tajuk yang penting dalam ilmu bahasa Arab ini, iaitu dipanggil jamak. Cuba sebut. Okay, jamak tu maknanya banyak. Jamak tu maknanya ramai. Bilangan banyak, bilangan ramai, orang Arab sebut apa tuan-tuan? Jamak. Okey, dengar tuan-tuan. Rupa-rupanya untuk bilangan jamak tu ada dua jenis. Yang pertama salim. Salim. Cuba tuan-tuan sebut. Dan yang keduanya taksir. Yang pertama tadi salim, dan yang keduanya apa tuan-tuan? Taksir. Okey, kita ulang sama-sama tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, jamak dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Yang pertamanya yang keduanya tak. Okey, dengar tuan-tuan. Ustaz, macam mana kami nak bezakan jamak salim dengan jamak taksir? Okey, tuan-tuan. Caranya mudah, dia tak susah mana. Kalau jamak salim, jamak yang ada penambahan di hujung perkataan. Saya ulang tuan-tuan. Kalau jamak salim, dia ada apa tang hujung tuan-tuan? Ada penambahan di hujungnya. Baik, penambahan di hujungnya ialah una, ina, adu, adi. Saya ulang tuan-tuan. Penambahan di hujungnya apa? Una, ina, adu dan juga adi. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tiba-tiba tuan-tuan jumpa 4 penambahan ini, kita panggil dia jamak salim ke jamak taksir tuan-tuan? Jamak salim. Okey. Kalau jamak taksir,
Jamak yang tak ada apa-apa penambahan di ujung. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan tak jumpa 4 penambahan di ujung ni. Jelas tuan-tuan? Boleh ya tuan-tuan? Okey, nampak macam dah terang. Macam biasalah tuan-tuan, saya nak uji keteraan tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan jawab ramai-ramai. Salim ke taksir? Salim ke taksir? Boleh tuan-tuan? Kalau salim tu ada penambahan ke tak ada penambahan? Kalau taksir ada penambahan ke tak ada penambahan? Tak ada. Apa penambahannya? Una, ina, atu dan juga ali. Contoh, muslim tu seorang lelaki. Kalau ramai dia jadi muslimuna ataupun muslimina. Okey, muslimah tu seorang wanita muslim. Kalau ramai, muslimatu muslimati. Boleh tuan-tuan? Okey, saya ulang lagi sekali. Tuan-tuan bagi dapat sungguh-sungguh insya-Allah tuan-tuan Okey, jamak sebut. Okey, nak tanya, jamak ada berapa jenis? Yang pertamanya ada penambahan ke tak ada penambahan? Yang keduanya apa tuan-tuan? Ada ke tak ada? Oh, pandai tuan-tuan. Macam biasalah, saya bagi contoh, tuan-tuan dengar sungguh-sungguh, tuan-tuan jawab ramai-ramai. Salim ke taksir? Salim ke taksir? Siapa yang paling kuat jawab? Dialah yang paling cepat dapatlah tuan-tuan kan. Okey, salim ada penambahan, taksir tak ada penambahan. Okey, tengok Okey, yang pertama, muslimuna, muslimuna. Salim ke taksir? Salim ke taksir tuan-tuan? Muslimina, saimuna, saimina, kafiruna, anbiya. Apa dia tuan-tuan? Syuhada, ulama, fuqaha, mu'minatu. Oh, terus tuan-tuan. Mana tak terus Ustaz? Bagi contoh dalam bahasa Arab. Cuba bagi contoh dalam bahasa Melayu. Nantilah tuan-tuan Cuma tuan-tuan ambil kaedah dahulu. Kalau salim ada penambahan di ujung. Jom, kalau taksir tak ada penambahan di. Tuan-tuan tengok ayat kita tuan-tuan. Ayat yang ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Tengok pada perkataan al-fityah. Jumpa tuan-tuan? Okey, cuba tengok terjemahannya. Al-fityah maknanya pemuda-pemuda. Al-fityah maknanya apa tuan-tuan? Pemuda-pemuda. Saya sebut sekali ke dua kali? Saya sebut pemuda ke pemuda-pemuda tuan-tuan? Kalau saya sebut dua kali, berganda ke tak berganda? Kalau berganda tu mufrad ke jamak? Seorang ke ramai tuan-tuan? Ramai. Ramai dalam bahasa Arab kita panggil apa tadi? Jamak. Okey, jamak dah dibincangkan tuan-tuan. Ada dua. Yang pertama jamak ada penambahan ke tak ada? Dan yang keduanya tak ada ke tak ada penambahan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Al-fityah asal perkataannya fata. Yang tadi saya tulis kat depan tu kan. Fata tu pemuda. Kalau ramai dia jadi al-fityah, pemuda-pemuda. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, al-fityah, pemuda-pemuda, tu jamak salim ke jamak taksir? Salim ke taksir tuan-tuan? Oh, pandai tuan-tuan. Mana tahu taksir tak ada penambahan di ujung. Boleh tuan-tuan? Dia sebenarnya tuan-tuan, satu dia ada tips lah nak kenal jamak taksir. Ada 3 tips tuan-tuan. Boleh beri panduan tuan-tuan boleh catat tips ni Okey, jamak taksir ni tuan-tuan tak boleh tahu melainkan 3 tips ini. Yang biasa saya kongsikan dekat kelas-kelas saya Yang pertama, nak tahu jamak taksir ni, tuan-tuan kena
tanya orang Arab. Ataupun berkawan dengan orang Arab. Ustaz, kawan kami Melayu je. Tak apa, tak boleh tanya, tak boleh kawan dengan orang Arab. Ambil tips yang kedua, kahwin dengan orang Arab. Tapi yang tu saya tak syorkan, tuan-tuan. Baik, kan? Jadi tips yang pertama, berkawan dengan orang Arab. Tips yang ketiga, yang kedua, berkahwin dengan orang Arab. Tip yang ketiga, tengok kamus. Itulah tips untuk kita kenal jamak taksir. Kenapa Ustaz? Dia jamak taksir ni tuan-tuan tak boleh tahu, saya pun tak boleh tahu. Yang boleh bantu adalah kamus ataupun tanya orang Arab. Contoh, kolam. Cuba sebut. Kolam tu maknanya sebatang pen. Kalau banyak, orang Arab dia tak sebut kolamuna, kolamina. Dia sebut apa? Aqlam. Cuba sebut. Jadi elok-elok kolamun tu sebatang pen. Kalau banyak batang pen, sebutannya apa tadi? Aqlam. Sama jugalah tuan-tuan, pintu dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Al-bab. Tu satu. Kalau banyak pintu, agak-agak tuan-tuan, apa sebutannya? Kena tanya orang Arab ataupun tengok kamus. Ada lagi, senang cerita, tanya ustaz. InsyaAllah dapat jawapan. Jadi kalau pintu babun, kalau pintu-pintu abwab. Kan abwaba rahmati, kan? Allah maftali abwaba, pintu-pintu rahmat. Begitu tuan-tuan. Okey, jadi itulah tuan-tuan, hari ini kita belajar tentang tajuk apa? Jamak. Lagi sekali tuan-tuan, sebelum kita rehat saya nak tanya tuan-tuan. Jamak ada berapa jenis? Yang pertamanya Oh, pandai tuan-tuan. Yang kedua tak? Okey, taksir ada penambahan ke tak ada? Alhamdulillah. Kita rehat sekejap boleh tuan-tuan? Lepas ni kita terus membincangkan ayat yang ke-10. Allah, ayat yang ke-11, yang ke-10. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, tak ada perkara lain melainkan 3 perkara yang kita boleh beramal. Yang pertama, banyak-banyakkan istighfar. Banyak dosa kita tuan-tuan kan. Yang keduanya, banyak-banyakkan berselawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Apa selawat sekali je, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya berapa lipat kata? 10 kali lipat tuan-tuan. Dan yang ketiga, baca Al-Quran. Inilah amalan. Moga-moga kita tak lari tuan-tuan. Istighfar, selawat, baca Al-Quran, insyaAllah. Baik, jadi kita akan bacakan ayat yang ke-10 sahaja tuan-tuan. Saya akan baca, tentang boleh ikut sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Baik, perbahasan ilmu bahasa Arab. Baik, perkataan pertama
Yang kita jumpa dalam ayat yang ke-10 ini, apa dia tuan-tuan? If. Sebutannya if. Dia jangan terlajak, masuk kelas tajwid, dia kena sebut betul-betul. If, ibarat kita gigit sikit lidah kita. Kalau is tu dah zai. Baik, if maknanya apabila, ataupun ingatlah apabila, ataupun ingatlah ketika mana. Baik, if ingatlah ketika mana. Kalau ditanya kepada tuan-tuan, ini kalimat isim ke fi'il ke haraf? Tengok diagram kita ataupun tengok kat depan pun boleh tuan-tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Macam mana saya nak tengok ni? Baik, okey. Jadi kalau tuan tengok kat depan ni, isim ke fi'il ke haraf? Ada tak tanda-tanda isim? Isim, ada tak tanda-tanda isim? Ada tak alif lam di pangkal, tanwin di hujung, ta marbutah, baris bawah, makna? Tak ada. Baik, pergi pula jenis kalimat yang kedua, fi'il. Kalau fi'il terjemah aja mesti dimulai dengan ganti nama diri, diikuti dengan kata kerja. Jadi ada tak isim dengan fi'il? Tak ada. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Pendek cerita, kalau sebutan pendek tu apa tuan-tuan? Haraf. Cuma haraf popular yang ada di hadapan diagram tuan-tuan ni. Itu haraf popular yang ada betul-betul depan. Cuma kalau nak tengok keseluruhan haraf popular, tuan-tuan kena tengok diagram yang keempat. Di situ kita senaraikan jenis-jenis haraf. Yang inilah yang lipat ini akan datang. Mungkin saya akan bagi kepada Ustaz Amirul diagram yang dah dicantik lawakan lagi, yang ketiga dan keempat. Jadi lipatlah tuan-tuan. Baik. Dan itu kita dah senaraikan. Ada hampir berapa tu? 13. Masya Allah, banyaknya. Tuan-tuan, tak susah. Belajar bahasa Arab, tuan-tuan cuba ikuti kaedah yang kita berikan, itu akan dapat insya-Allah. Yang penting jumpa haraf, tuan-tuan cari fungsi atau kerja. Saya ulang Jumpa haraf, tuan-tuan cari apa? Fungsi ataupun kerja. Ustaz, macam mana nak tahu fungsi ataupun kerja? Senang tuan-tuan. Tengoklah gelaran. Tengoklah panggilan yang kita berikan. Kalau kita panggil dia haraf baris bawah, automatik kerjanya ialah membaris bawahkan. Senang ya Ustaz? Ya, senang. Kalau kita panggil dia haraf tanya, apa kerja haraf tanya tu kan? Lagi mau tanya ke Ustaz? Jadi kita tahu dia punya fungsi ataupun kerja berdasarkan gelaran. Nanti tuan-tuan akan jumpa haraf yang dipanggil sebagai haraf sumpah. Agak-agak tuan-tuan, apa kerja haraf sumpah? Menyumpahlah. Jangan tampak menyumpah serana tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan faham yang konsep awalnya, yang lain-lain dia akan datang dengan sendiri baik. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, id ini dia haraf. Dia haraf apa? Dia adalah haraf ruang. Dia lebih kurang iza lah. Iza. Kita tengok haraf, ada tak iza? Ada iza? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya ya tuan-tuan, dia dekat sini tuan-tuan. Dia bukan dekat haraf, dia dekat isim tuan-tuan. Ini special sebab kita tak masuk lagi membincangkan isim popular. Tapi jadi kalau id itu nampak macam bukan nampak macam haraf, tapi dia bukan haraf, dia isim. Ustaz dah pening dah ni. Baik, kalau yang tu nanti akan datang bila tuan-tuan masuk bincang isim ruang, tuan-tuan akan tahu. Nampak macam haraf tapi dia bukan haraf, dia isim. Baik, kenapa kita sebut dia isim? Dia isim tuan-tuan. Saya senaraikan dengan tuan-tuan dekat nombor 3, diagram 3, jenis-jenis isim. Yang ini isim yang special sikit. Dia special sikit. Dia isim. Dia adalah isim yang ada gelaran dan fungsi, maka dia terkeluar daripada isim yang asal. Nanti kita akan bincanglah insya-Allah tuan-tuan. Cuma untuk maklumat tuan-tuan, id ini dia adalah isim yang ke-6 itu.
Kita jumpa kan isim ruang masa. Idza tu, yang dekat idza tu. Itu tak bincang lagi. Tuan-tuan dah bincang ke belum tajuk apa? Isim ruang, isim zaraf. Isim isyarah, isim mansub belum? Belum. Oh, haraf dah. Haraf cantik, tak apa. Okey dah tu. Baik tak apa. Baik, nanti kalau tengok kita jumpa nanti saya akan bincangkan tuan-tuan Baik. Okey, jadi itu nampak macam haraf tapi dia bukan haraf. Sebab apa bukan haraf? Dah cari dah dekat jenis-jenis haraf, tak ada pun it. Maka cari pula dekat jenis-jenis isim, sebab ini adalah isim yang istimewa tuan-tuan. Kadang-kadang isim yang istimewa ni tuan-tuan tak boleh jumpa dengan tandanya. Tuan-tuan tak akan jumpa pangkalnya alif lam, tanwinnya di hujung, ta marbutah, baris bawah. Tuan-tuan tak akan jumpa tanda-tanda isim yang asal. Ingat tak? Kan yang kita sebut tu kan, tanda isim ada 5. Yang pertama alif lam di pangkal, tanwin di hujung, ta marbutah, baris bawah, makna, ba'da haraf jar. Dan tambah lagi yang ke-7 isim domir, yang ke-8 isim isyarah, yang ke-9 isim mausul, yang ke-10 isim syarat, yang ke-11 isim istifham, yang ke-12 isim zaraf. Jadi maksudnya 5 tanda asal tambah dengan jenis isim, maka itulah isim yang sebenar. Dapat kan? Cuma isim yang kat sini dia special, dia istimewa sikit sebab dia ada fungsi dan gelaran. Kita ambil satu contoh lah tuan-tuan Isim isyarah nombor 2. Isim isyarah. Cuba tuan-tuan sebut. Maknanya isim tunjuk. Okay, fungsinya ialah menunjukkan sesuatu benda ataupun perkara. Maksudnya dia ada fungsi dia. Fungsi dia apa tuan-tuan? Menunjukkan sesuatu benda ataupun perkara. Nanti insya-Allah Ustaz Amirul akan jelaskan, ataupun nanti saya akan jelaskan pada sesi terakhir saya bersama dengan tuan-tuan nanti Baik, okey, kita teruskan boleh tuan-tuan. Selepas id kita jumpa kalimah awam. Maknanya dia telah mencari. Dia telah mencari tempat perlindungan. Awam. Awam maknanya dia telah mencari tempat perlindungan. Baik. Jadi yang ini adalah fi'il madhi. Kenapa? Terjemahannya ada telah. Alah Ustaz, senang. Terjemahan ada telah, fi'il madhi. Kalau tak ada telah, mudhari'. Kalau amar, terjemahan menunjukkan perbuatan suruh. Itu di peringkat awal. Tuan-tuan masuk sahaja nanti jumpa dengan saya sesi last nanti. Bila bincang ayat Al-Quran, kita tak tengok dah terjemahan yang telah, tak ada telah, surah tak ada. Kita tengok kalau tang hujungnya baris atas tu fi'il apa? Madhi. Kalau di hujungnya baris depan tu fi'il apa? Mudhari'. Dan kalau di hujungnya baris mati itu fi'il amar. Nanti kita akan tengok nanti kaedah kita bagi contoh macam mana cara memudahkan untuk bagi makna perkataan yang tak ada terjemahan Melayu padanya Baik. Kemudian selepas awal kita jumpa al-fityatu, maknanya pemuda-pemuda. Al-fityatu, pemuda-pemuda. Isim ke bukan isim? Isim. Mana tahu di isim tu tuan? Alif lam di pangkal, ta marbutah di hujung. Oh, terror tuan-tuan. Jadi pada al-fityatu ada 2 tanda yang menunjukkan dia jelas-jelas isim. Yang pertama alif lam di pangkal, dan yang kedua ta marbutah tuan-tuan. Hari mula-mula bincang dengan saya kan, fungsi alif lam. Ingat lagi tak? Yang pertama fungsinya tak boleh bertanwin di hujung. Tuan tak boleh baca al-fityatun. Tak boleh. Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin kat hujung. Fungsi yang kedua ada makna khusus, ada makna spesifik. Al-fityatu, pemuda-pemuda yang dirujuk dalam ayat ini ialah Ashabul Kahfi. Yang 7 orang itulah. Ada yang kata 5, ada yang kata 3. Tapi Allah perincikan, Allah sebutkan golongan yang lain tu Allah tak sebut rajmam bil ghaib. Maknanya itu hanya teka-meneka sahaja. Rejam bil ghaib maknanya rejam, maknanya apa? Kita campak ke tempat ghaib. Maksudnya teka-meneka sahaja, tak tepat pun Cuma yang tepat mengikut bahasa, ulama bahasa dikaji adalah 7 orang bilangan Ashabul Kahfi tadi Baik, selepas al-fityatu kita jumpa kalimah apa tuan-tuan? Ila. Apa makna ila?
ke atau kepada. Okey, yang ini saya tahulah. Tuan tahu ini adalah kalimat haraf. Cuma saya nak tanyalah tuan-puan, ila ke ataupun kepada ni haraf ataf ke haraf jar? Haraf baris bawah ke haraf penyambung cerita? Haraf baris bawah. Kalau Arab dipanggil haraf jar. Okey, kerja haraf baris bawah apa dia tuan-tuan? Baris bawahkan isim selepasnya. Tuan-tuan, cuba tengok isim selepas ila. Tuan-tuan jumpa isim selepas ila, baris tang hujungnya al-kahfi, fi al-kahfi ke al-kahfa? Baris bawah ke baris kasrah kat ujung? Samalah ustaz. Baris bawah baris kasrah tu samalah. Jadi al-kahfi, fi di hujungnya berbaris bekas rah. Siapa punya kerja? Ila punya kerja. Apa kerja ila? Sama-sama baris bawahkan isim selepasnya. Senanglah tuan-tuan. Tuan-tuan nak katakan, saya ke masjid. Ana ila al-masjidi ke al-masjidah. Oh, teruk tuan-tuan. Siap buat ayat ada baris kat ujung. Jadi kerja haraf baris bawah apa dia tuan-tuan? Baris bawahkan isim selepas ni. Kan banyak tu antara sebutannya yang ada di awal-awal dari tuan-tuan. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Mana-mana isim yang terletak selepas haraf baris bawah tadi automatik berbaris apa kat ujung? Bawah. Okey, kemudian selepas al-kahfi kita jumpa fa, maknanya maka. Yang ini kita panggil haraf ataf. Pun adalah, dia adalah salah satu isim popular lah. Apa ni? Haraf jar dengan haraf ataf. Fa, maka haraf ataf. Cuma tuan-tuan, haraf ataf selain kerjanya menyambungkan cerita, dia ada fungsi yang kedua, iaitu apa tuan-tuan? Menyamakan baris. Cuma fungsi yang kedua haraf ataf ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang memang ada fungsi yang pertama, iaitu menyambungkan cerita. Cuma tuan-puan, bagi mereka yang masuk kelas tajwid, kalau jumpa ayat yang panjang-panjang tak nafasnya tak cukup, maka ini salah satu tips yang tuan-tuan boleh berhentikan bacaan padanya, iaitu apa? Sebelum haraf ataf. Itu tipsnya. Kalau haraf jar, tuan-tuan kenal ke semua sebutan haraf jar, itu membantu tuan-tuan bercakap bahasa Arab, komunikasi dengan baik, insyaAllah. Tapi kalau haraf ataf itu tuan-tuan kenal ke semua sebutan haraf ataf, wa, fa, thumma, au, bal, lagi. Itu semua tips untuk memberhentikan bacaan ketika mana nafas tak cukup ya. Okey, boleh tuan-tuan? Baik. Okey, kemudian selepas fa kita jumpa kalimah qalu, maknanya mereka telah berkata. Dengar pun dah tahu kan? Mereka telah berkata, mereka telah duduk, mereka telah pukul, mereka telah makan. Ada telah ke? Tak ada telah. Kalau ada telah, nak kata madhi ke mudhari'? Oh, tiada tuan-tuan. Kalau saya buat ayat dengan tuan-tuan, mereka berkata, tu fi'il apa agak-agak tuan-tuan? Mudhari'. Kalau berkatalah oleh kau. Dapat kan? Jadi terjemahannya kita dapat bezakan di peringkat awal ini. Dia fi'il madhi ada telah, fi'il mudhari' tak ada telah, dan amar suruhan. Okey, bagus tuan. Kemudian selepas qalu kita jumpa kalimah rabba, maknanya Tuhan. Baik, kalau level yang ketiga dan sekelas-kelas saya lain, rabba, rabbi, rabbu berubah baris, tapi maknanya sama. Berubah baris maknanya sama. Apa makna rabba kita sebutkan di awal tadi? Tuhan yang mencipta, mentadbir dan menguruskan sekalian alam. Baik, jadi rabba ini isim ke bukan isim? Isim. Cuma tu tengoklah, ada tak alif lam di pangkal, tanwin di hujung, ta marbuta, baris bawah. Tuan-tuan, clue yang terakhir, makna kadang-kadang memainkan peranan yang penting untuk menunjukkan kalimat itu. Kalimat apa tuan-tuan? Isim, kata nama. Baik, kemudian selepas rabba kita jumpa na. Apa makna na dalam bahasa Melayu? Kami. Dengar pun dah tahu ustaz.
Aku, kami, engkau, kamu, dia, mereka. Itu semua isim dhamir, isim ganti nama dia. Kita tengok diagram lipat ni, kita tengok jenis-jenis isim, kita akan jumpa dah isim dhamir kat sini kan. Yang asas kita letak kat atas, yang bukan asas kita letak kat bawah. Ataupun kita boleh juga berpandu kepada diagram yang belakang ini. Ini pattern. Akan datang nanti Ustaz Amirul dia akan tunjukkan pattern macam mana. Kalau yang dhamir asas, bunyinya, nyanyiannya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kita boleh guna skill berzikir kan. Ambil tangan macam ni, mulakan daripada jari apa ni? Jari kecil ni jari apa? Jari manis je. Jari manis ni huwa huma hum tu lelaki, hiya huma hunna tu perempuan, anta antuma antum tu lelaki, anti antuma antunna perempuan. Yang terakhir ana. Nah, kita boleh juga guna kaedah pistol. Maknanya yang tunjuk jari kepada tuan-tuan ini ganti nama dia yang pertama. Yang tunjuk kepada tuan-tuan ganti nama dia yang kedua. Yang begini ganti nama dia yang ketiga. Apa penting kita tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Penting tuan-tuan. Kalau yang pertama, maknanya orang yang sedang bercakap. Siapa yang sedang bercakap? Saya sedang bercakap. Kalau yang begini, orang yang diajak bercakap. Siapa? Tuan-tuan yang diajak bercakap. Kalau yang begini, siapa? Orang yang tiada di sini, yang kita sama-sama tengah mengumpat dia, tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan kena tahu yang ini, yang ini, sebab kadang-kadang dalam memahami bahasa Al-Quran dia agak berbeza, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut iyyaka ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku, kami, engkau. Ka tu engkau. Sesungguhnya engkau. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala seolah-olah Allah tu ada berdepan dengan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sebenarnya Allah tu dia dekat dengan kita, terutama dalam kita berbicara dalam solat. Baik, okey. Jadi tadi yang kita jumpa tadi, dia adalah dhamir yang bukan asas, yang ada di hujung ni. Kalau kita buat tangan tadi pun boleh. Huma hum ha huma hunna kakumakum kikumakunna yina. Apa bunyi belik yi Ustaz? Nak bagi tahu sebelum yi itu berbaris bawah. Jadi mana-mana huruf yang berbaris bawah maka digantikan dengan ya bunyinya. Gitulah tuan-tuan. Baik. Okey. Jadi maknanya kami, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuhan siapa? Tuhan Ashabul Kahfi lah. Sebab dia minta wahai Tuhan kami. Dia sedang bercakap. Sebab tu penting tu yang pertama, dia sedang bercakap kami. Wahai Tuhan kami. Baik. Jadi selepas kita jumpa min. Min maknanya dari. Okey. Min dari, tuan-tuan pun dah tahu. Inilah haraf jar, haraf baris bawah. Kalau ditanya, kalau dibuat teka-teki kepada tuan-tuan, apa kerja haraf baris bawah? Sama-sama membaris bawahkan isim selepasnya. Okey, tuan-tuan, tengok min. Selepas min, tuan-tuan jumpa ladun ke laduni? Baris mati ke baris bawah? Ladun. Baris mati ke baris bawah tu? Baris mati. Sepatutnya ladun ke laduni? Sepatutnya baris mati ke baris bawah ke ujung? Sepatutnya min laduni, baris bawah. Kenapa elok-elok sepatutnya min laduni, tiba-tiba dia tak berbaris bawah, dia berbaris mati min ladun? Kenapa tuan-tuan? Tak ada jawapan lain yang tepat melainkan dia adalah mabni. Cuba sebut. Tuan-tuan bincang tu belum tajuk mabni. Mabni ni maknanya tebal. Mabni maknanya apa tuan-tuan? Kebal. Tahu kan kata kebal kan? Tembak lut ke tak lut tuan-tuan? Macam kalimah ni lah. Dia degil tuan-tuan. Sepatutnya dia min laduni ke min ladun?
Sepatutnya min laduni. Tapi dia tak nak berubah baris. Jadi mana-mana kalimah yang tak nak berubah baris, maka dipanggil apa tadi? Mabni. Ada 3 faktor sebab kenapa kalimah itu kebal. Antara yang pertama saya bagi tahu, dia dhamir. Ganti nama dia memang kebal, dia takkan berubah-ubah. Yang kedua, sebab dia isim berfungsi. Ladun ini dia adalah isim zarf, isim ruang. Maknanya dia mewakili ruang masa ataupun tempat. Dan yang ketiga tuan-tuan, kalimah bukan Arab. Dalam Al-Quran, tuan-tuan jangan ingat semua itu adalah bahasa Arab. Tapi ada juga yang bukan daripada bahasa Arab. Jadi mana-mana kalimah yang ada dalam Al-Quran yang bukan kalimah Arab asal, terutamanya nama Nabi. Kan nama-nama Nabi, ada nama Nabi yang bukan nama Nabi Arab, bukan Arab, yang dirakamkan dalam Al-Quran, maka dia tak boleh ikut kaedah bahasa Arab. Dapat kan? Itu sebab punca kenapa kalimah itu dia tak nak berubah. Pertama sebab dia dhamir, yang kedua dia isim yang ada fungsi, dan yang ketiga dia bukan kalimah Arab. Itu tak kena semak lah kalau jumpa keadaan pengecualian macam ni. Baik. Okey. Kemudian selepas ladun, tuan-tuan jumpa ka. Apa makna ka, tuan-tuan? Engkau, aku, kami, itu semua dhamir, ganti nama diri. Baik. Cuma tuan-tuan dah cari dah, tuan-tuan semak min ladunka, rahmat dari sisi engkau tu refer kepada siapa? Allah. Baik. Kemudian selepas ka kita jumpa kalimah apa, tuan-tuan? Rahmatan ataupun rahmah. Maknanya rahmat. Rahmatan, tan, an, in, un, bunyi tanwin. Isim ke bukan isim? Isim, kan? Ada tak tanda lain selain dia tanwin? Ta, almarhum. Jadi rahmah itu dah jelas-jelas, Ustaz. Ada 2 tanda yang menunjukkan rahmah itu kalimat apa, tuan-tuan? Isim, kata nama. Selepas rahmah, kita jumpa wa. Tuan-tuan, saya nak tanya, wa haraf ataf ke haraf jar? Atau pandai, tuan-tuan. Makin terror lah, tuan-tuan, kan? Masuk je cara memberikan makna nanti menggunakan surah Fatihah, saya akan sebut haraf popular. Terus bayang gambarkan 2, haraf ataf, haraf jar. Kalau saya sebut isim popular, 3, mausul, isyarah, zaraf. Baru senang kita nak tengok cara memberikan makna nanti. Baik. Kemudian selepas wa kita jumpa kalimah hayyi, maknanya sediakanlah oleh engkau. Ataupun sempurnakanlah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Pergilah oleh engkau. Itu fi'il madi mudhari' ke amar? Amar. Kenapa? Terjemahannya menunjukkan perbuatan suruhan. Tuan-tuan, soalan cepu bahasa saya nak uji keteraan tuan-tuan, kan? Nampak dah terror ni? Okey, dengar tuan. Hayyi, selain pada terjemahan, mana cara lain kita nak kenal hayyi itu fi'il amar? Saya ulang soalan saya. Okey. Selain pada terjemahannya apa tadi? Sediakanlah oleh engkau ataupun sempurnakanlah oleh engkau. Terjemahannya kita tahu dia fi'il amar. Okey, soalannya, selain terjemahannya menunjukkan suruhan, bagaimana cara lain kita nak kenal dia itu fi'il amar? 1 minit dari sekarang. Ya? Ya, itu jawapannya, tuan-tuan. Ustaz, di hujungnya baris mati. Tuan-tuan, fi'il kita boleh kenal dia berdasarkan baris hujung. Kalau di hujungnya baris atas, tu fi'il madi. Diagram ada kita letakkan kat situ. Kalau di hujungnya baris atas, dia fi'il madi. Kalau di hujungnya baris depan, dia fi'il mudhari'. Kalau di hujung baris mati, fi'il amar. Nanti yang itu sangat-sangat berguna bila kita masuk pada pertemuan kita nanti di bulan yang terakhir. Kita akan tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Okay. Iyyaka na'budu. Na'budu di ujungnya baris atas, depan ke mati? Depan. Jadi dia fi'il madi mudhari' ke amar? Mudhari'. Itu nanti kita akan dedahkan rahsia cepat untuk kita memahami struktur gaya bahasa ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan. Baik. Okey. Kemudian selepas hayyi kita jumpa la, bagi ataupun untuk. Kadang-kadang jumpa li. Kadang-kadang jumpa
La. Tuan tengok diagram jenis-jenis haraf yang ini. Jenis-jenis haraf. Tuan tengok haraf popular tu, iaitu haraf jar, nombor 2. Diagram yang keempat. Dekat situ last sekali, bi, min, ila, an, ala, fi, kali. Tuan letak baris atas la. Kalau mana-mana yang kita jumpa tambahan, kita akan tambah dekat diagram ni. Sebab sebenarnya tuan-tuan, diagram ni adalah diagram yang ringkas, tapi dia memadai. Dia ada perkataan-perkataan lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bincang masuk, ada jumpa, nanti akan ditambah gitu memadai insya-Allah 1, 2, 3, 4 diagram ini tuan-tuan, untuk kita kuasai lebih kurang 50 ke 60 tata bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Baik. Okey. Kemudian selepas la, kita jumpa na. Famous sungguh lah na, tuan-tuan kan. Tadi dah jumpa na lagi, jumpa na 3 kali, nanti jumpa balik na tuan-tuan. Baru nak lupa, jumpa balik, ingat balik tuan-tuan kan. Lupa balik, jumpa balik, ingat balik. Tak dan nak lupa Ustaz. Sebab apa tuan-tuan? Ayat Al-Quran ni dia diulang-ulang, memudahkan kita ingat balik perbahasan kan. Baik. Okay. Kemudian selepas na kita jumpa min. Tadi ada tak jumpa min? Famous sungguh lah haraf popular. Iyalah, kan kita kategorikan dia haraf popular. Baik. Selepas min tuan-tuan jumpa amri ke amra. Ada orang dia salah sebut amra. Dia tak boleh tuan-tuan. Ra baris atas dia bunyinya ra. Dia tak boleh ra baris atas bunyinya ra. Salah. Ada orang dia sebut mahara. Apalah. Dia kena mahara. Ada 8 huruf dia, antara huruf apa ni 28 ataupun 29 huruf hijaiyah itu yang special bunyinya o gitu. Gitu dia orang panggil apa? Huruf isti'la, huruf tebal Baik. Okey, kemudian selepas amri kita jumpa na, itu domer. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa kalimah yang terakhir? Rasyadan. Okey, tuan-tuan, rasyadan tu petunjuk. Rasyadan tu maknanya petunjuk. Okey, saya nak tanyalah soalan. Rasyadan dan isim ke fi'il ke haraf? Oh, dia tuan-tuan. Mana tahu di isim? Tanwin baris 2 kat ujung. Maknanya tuan-tuan dah kuasai satu tips, satu rahsia memahami ayat-ayat Quran. Iaitu apa Ustaz? Kenal pasti jenis-jenis perkataan. Baik, nanti tuan-tuan saya akan letak 2 tips. Selain tuan-tuan kenal pasti kalimat itu jenisnya mana satu, isim ke fi'il ke haraf, nanti kita jumpa, saya akan masuk tips yang kedua, kata kunci yang kedua dalam memahami bahasa ayat Al-Quran ini, iaitu apa? Asal sesuatu perkataan terdiri daripada berapa huruf? Aja 3. Nanti kita akan tengok bagaimana cara kita mencarikan makna berpandukan surah Al-Fatihah. Jadi itu sahaja tuan-tuan pertemuan kita untuk sesi yang ringkas ini. Baik, saya buka soalan, mana-mana soalan kalau ada, dipersilakan.